Okay, hi guys. Okay, bertemu lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay, hari ni aku nak buat review untuk Pro 2 Myvi SE tahun 2009. Okay, yang dah digunakan selama kira-kira 11 tahun lah. Jadi aku akan bagi review yang agak ikhlas lagi, okay, tentang Pro 2 Myvi SE ni, okay, edisi yang pertama ni. Okay, jadi sebelum tu aku harap korang dapat subscribe dulu, dan kita jumpa sebentar lagi dalam review Pro 2 Myvi SE 2009. Okay, jumpa sebentar lagi. A few moments later. Okay, hi guys. Okay, ini adalah Myvi SE, okay, versi 2008 tapi dibeli pada 2009. Okay, kita akan buat 360 view dulu untuk sebuah Myvi SE. Okay, mungkin bukan first edition, sebab first edition punya SE dia lain sikit. Okay, ini ada antara yang terawal lah, SE yang terawal. Kita buat 360 dulu. Okay, alright, kereta ni baru saja sebenarnya awal tahun hari tu. Okay, dicat dengan warna kostum yellow. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni, warna ni agak mantul. Okay, digunakan yellow pearl, menggunakan pearl. Jadi warna dia agak cantik sikit lah berbanding dengan penggunaan metalik. Okay, kita tengok daripada bahagian depan. Okay, bahagian depan kita tengok. Okay, sudah menggunakan lampu LED depan ni, tak silap aku. Okay, kemudiannya perumah dia tu gelap tapi lampu ni dah agak kabur. Okey, kemudian ini adalah fog lamp. Fog lamp ni agak besar dan agak terang, masih lagi gunakan lampu halogen. Okey, grill ni masa cat, kereta ni sebenarnya warna putih. Okey, tapi masa cat kita minta dia hitamkan kawasan ni lah. Okey, jadi dia nampak berbeza sikit lah. Okey, dia macam nampak facelift Myvi yang sebelum ni. Okey, yang first edition tu facelift dia punya design lah. Okey, ni bahagian depan dia. Okey, kaca ni dah ada retak sebenarnya. Okey, kita bagi bahagian tepi. Okey, bahagian tepi menggunakan rim 14 inci. Okey, ni adalah rim original dan masih kekal, tak ditukar. Depan tu menggunakan brake cakra. Okey, lampu LED di tepi. Okey, kemudian dari tepi body dia. Okey, ikutkan sebelum ni warna putih, kita tukar dia kepada warna kuning. Okey, kalau ikutkan bahagian ini, minyak boleh dibuka di dalam lah, dan kapasiti minyaknya adalah 40 liter. Okey, kita pergi bahagian belakang. Okey, bahagian belakang, okey, lampu yang ini adalah lampu LED, lampu utama dia. Okey, kemudian di bawah ni adalah lampu halogen. Okey, kemudian dia punya skirting, bawah ni hitam, ada satu exhaust. Okey, menggunakan DVVT punya engine. Okey, kemudian ada spoiler yang agak besar kat sini, yang agak mantul juga dia punya design. Dan aku tambah kat atas tu shark fin, sebab sebelum ni antenanya menggunakan antena sejengkal lah. Okey, kemudian di bahagian belakang ni ada dua sensor, kemudiannya ada perkataan Myvi SE. Okey, bahagian tepi. Okey, yang ini dulu pernah patah, jadi aku dah ganti yang baru. Okey, side skirting ni. Okey, kat sini ada tempat kunci. Okey, jom kita tengok bahagian engine bay dia. Okey, ni bahagian engine bay dia. Okey, aku kayukan hari tu cat luar dalam lah. Okey, nampak di bahagian ni dia cat. Okey, tapi nampak di situ masih lagi ada warna asal lah, warna putih ni. Okey, bahagian jembe ni kayukan dia tak cat lah. Okey, okey, dia menggunakan enjin 1.3 16V twin cam. Okey, menghamburkan kuasa tak salah aku 86 horsepower, 114 Newton meter of torque. Okey, enjin 4 silinder. Okey, bunyi dia masih lagi halus, tapi penggunaan minyak dia dah start kuat lah. Okey,
Okay, kat sini dia menggunakan satu kipas. Okey, setakat pengalaman aku menggunakan kereta ni ada beberapa yang dah rosak lah. Okey, 9 tahun ni. Pertama adalah dia punya kipas ni pernah ditukar, dan radiator ni pernah ditukar sebab pernah hari tu berlaku di mana kipas dia rosak. Jadi menyebabkan dia leaking lah. Okey, aku tukar radiator, dan juga satu lagi pernah tukar dia punya dynamo. Dynamo tu apa nama dia? Bahagian aircon tu lah. Okey, bahagian aircon punya engine tu, motor tu. Okey, aku pernah tukar yang tu. Okey, ini bahagian engine bay. Ada apa ni? Okey. Okey, secara overall engine ni okey dan menjimatkan, namun tak begitu berkuasa lah. Tapi aku pelik macam mana Myvi boleh jadi king di jalan raya. Mungkin engine 1.5 tu lah. Okey, kita tengok bahagian dalam. Okey, kita tengok bahagian dalam. Okey, bahagian dalam. Alright. Okey. Okey, ini dulu longgar sikit sebab dulu ada satu kejadian di mana dia punya pintu ni ada masalah nak naik turun. Okey, kemudian aku tukar bahagian dalam ni, dalam 200 jugalah bahagian dalam ni. Okey, kat sini dia ada power window dia, ada satu je up and down. Okey, ada tempat letak barang. Kat bawah tu adalah tempat letak file, tapi tak ada tempat letak air. Okey, ini masih lagi nampak warna cat original dia. Mungkin dia lupa nak tukar, ataupun aku pun tak pasti kenapa dia tak cat. Aku harap dia cat sepatutnya benda ni. Okey, kalau ikut dari segi cat ni aku sangat berpuas hati lah, sangat cantik. Okey, kita tengok bahagian ni. Okey, untuk SE dah dapat fully leather. Okey, dia ada turun naik. Ini ke depan ke belakang bagi seat tu. Okey, yang depan ni adalah untuk kedepankan ke belakangkan kursi lah. Okey. Okey, tengok di sini. Okey, ini ada tempat adjust. Okey, adjust side mirror menggunakan kunci. Okey, signal tak ada pada masa ni, tak ada lagi one touch. Okey, aircon. Okey. Ini adalah cluster meter dia. Okey, cluster meter dia. Okey, tengok apa yang ada dalam cluster meter dia ni. Okey, ini odometer. Okey, ini trip A. Ni trip B. Okey, odometer itu je ada. Dia tak ada, pada zaman ni tak adalah tulis berapa kilometer boleh pergi. Okey, speaker tak silap aku dalam ni ada 4. 2 kat depan ni. Okey, kat sisi tak ada, memang kosong. Kemudian 2 di belakang lah. Alright. Okey, kita pergi bahagian tengah. Ini head unit dia. Pada masa tu ni mungkin dah dianggap canggih lah, tapi jujurnya aku tak berapa sukalah. Satu lagi jam, sebenarnya jam kena ikut sini. Kat bahagian sana tak ada jam. Jadi kalau ini apa-apa hal, nanti jam tu akan lari lah dia punya ni. Okey, tapi dah ada bluetooth. Okey, tu je lah. Tu pun jangan gunalah kot. Okey, kemudiannya aircon. Aircon disebabkan dia hanya ada satu kipas, jadi airconnya taklah begitu sejuk, tapi okey. Okey. Dan kemudian tu ada bawah kompartmen untuk letak barang. Okey, ni tempat letak shilling kan. Okey, tempat letak shilling ke rokok sebenarnya ni. Okey, ni tempat ada rokok. Ni masih rare lah, kita masih lagi jumpa. So, untuk sebuah kereta lazimnya zaman sekarang orang dah tak gunakan, tak isap rokok lah dalam kereta kan. Okey, ni tempat letak air. Okey, jadi kat depan ni ada 2 tempat letak air. Okey, dan dekat konsol tengah ni, okey, handbrake. Kemudian kat belakang tu ada 2 lagi tempat letak air. Jadi total ada 4 lah tempat letak air. Okey, transmisi yang digunakan adalah 4 automatic punya transmisi. Okey, yang biasa digunakan oleh Toyota. Okey, ni glove box dia. Glove box dia agak besar juga sebenarnya. Okey, tapi simple lah, dan hampir semuanya adalah plastik keras, kecuali yang ni. Walaupun dah SE, okey, hanya ini sajalah leather dan kerusi. Okey, kat bahagian ni pun ini keras, tapi yang ini sebenarnya macam dia sebenarnya warna merah kat dalam, luar hitam. Dia tak adalah plastik keras, tapi masih lagi keras lah sebenarnya. Okey, kat sini ada satu lagi tempat letak shilling. Okey, bawah tu ada, tengok sikit. Okey, ada kawasan letak ni lah barang, tapi aku pun tak guna tak kad ke. Kalau tak nanti dia mantul-mantul pun sama juga kan. Okey, jom kita tengok. Okey, ni okey, cermin tu nampak retak tu Okey, yang ni pelindung matahari. Ada cuma ni letak tempat ni. Kalau ikutkan Myvi ni perempuan yang guna selalunya kan.
Tapi tak bagi cermin kat sini, dia bagi cut slot baguslah untuk mengelakkan daripada fokus kepada nak makeup sangat. Okey, kat sini tempat ada cermin, tapi kat sini dah patah lah tak silap aku ni. Okey, dia punya penutup ni. Alright, okey, bahagian dalam ni okey, warna coklat. Okey, kerusi ni pada aku agak baloi lah leather dia ni. Okey, dan kerusi ni ada lambang SE. Okey, inilah Myvi SE lah yang pertama lah sebenarnya kan. Myvi SE yang pertama yang dibina oleh oleh Pro2. Okey, tengok bahagian belakang. Okey, sun visor ni okey, diberi sekali lah dengan pembelian. Okey, jadi ini bahagian belakang. Okey, tak ada cup holder, semua tak ada bawah tu. Okey, cuma ada kawasan ni tempat letak barang sikit, chilling. Okey, kemudian kat bawah tu ada speaker. Okey, ini posisi duduk. Depan ni posisi mandu aku. Okey, ini posisi duduk. Okey, adalah 5 ke 8 cm kat sini lah kot. Okey, ada 2 poket kat sini. Ada satu poket. Yang satu poket, okey, kat sini ada tempat sangkut barang sebenarnya, tapi dah patah dah. Okey, kat situ adalah tempat tak shilling, tak botol air lah. Tapi kat situ, kat tengah ni sebab tak ada armrest. Okey, aku tak pasti, aku rasa kat sini tak ada isofix pun. Okey, dan perehat kepala bahagian belakang ni tak boleh digerak-gerakkan, fix. Okey, okey, fix. Tapi dia punya ni sebenarnya boleh ni. Kerusi ni tak silap aku dia boleh ni. Ada beberapa 2 step kot dia punya ni. Okey, ni satu step lagi bawah. Dia ada 2 lah. Okey, kat tengah ni tak ada apa-apa ni, boleh duduk dengan selesa sebab dia tak berapa bonggol. Okey, ni lah baru pasang lah sebenarnya. Sebab kepala ni memang tak ada tu. Tapi canggihnya kursi belakang ni dia boleh lipat rata, nanti kita tunjuk Okey, macam mana ruangan kelegaan kepala. Okey, ni ruangan kelegaan kepala lah, tak berapa tinggi. Ruang dalam ni nampak luas tapi tak berapa tinggi lah, tapi masih memadai lah, tak perasan pun sebenarnya, tak perasan. Okey, okey, kat bahagian belakang ni juga ada ni lah, boleh adjust ketinggian kita punya seat back. Okey, seat back kita boleh adjust ikut ketinggian kita lah. Okey, kepala ni boleh turun naik. Okey, jadi kita pergi bahagian belakang. Okey, kita tengok dulu macam nak lipat kerusi ni. Nak lipat kerusi ni sebenarnya ada satu cara. Okey, kita kena turunkan dulu yang ni. Okey, kita turunkan yang tu dulu. Barulah kita buka yang ni. So dia akan dapat flat kat sini lah. Okey, jadi itu satu cara. Okey, kalau kita tak turunkan yang bawah ni, okey, kita tak tarik ke bawah, jadi dia tak boleh flat. Okey, bahagian belakang ada wiper dengan ada pemanas tu, dengan bawah ni tempat air. Okey, buka dia pun manual lagi. Okey, ni ada tray belakang. Okey, okey, inilah kalau tengok pemandangan dia. Okey, ruangan capacity boot dia. Okey, dia boleh flat lah. Ni tray ni kalau dicabut boleh flat betul lah. Okey, di bawah ni ada tayar saver saver punya tayar. Alamak, macam mana tutup. Okey, ni ruangan boot dia lah, tak apa besar. Okey, kau nak tengok aku tutup dulu baru nampak ruangan boot. Okey, tengok ruangan boot dulu lah. Okey, jadi nak naikkan dia, tolak je. Okey, kemudian kita angkat ni. Okey, jadilah ruangan dia. Okey, tu ruangan boot space dia, tak berapa besar tapi memadai lah sebenarnya untuk perjalanan mungkin tak jauh, yang tak perlukan banyak barang. Okey, memadai. Tak silap aku mungkin dalam 300 lebih lah dia punya kapasiti. Okey, nak turunkan masih lagi manual. Okey, okey, jom ikut aku kita test drive. Okey.